Hai dan salam sejahtera semua. Sebelum kita akan mulakan kelas, minta maaf sebab saya lewat sikit sebab saya ada nak edit lah untuk slide kelas kita lah. Sebelum kita akan mulakan kelas kita pada hari ini, semua boleh dapat dengar suara saya tak? Lepas tu slide semua boleh dapat nampak tak? Cuba respon dulu. Nampak Boleh, jelas. Sir. Boleh, Sir. Boleh. Thank you bang, thank you Dave. Yang lain semua boleh? Kita tengok ada Syah, ada Syuhada, ada Farisha. Semua boleh dapat, semua okey. Tempat korang boleh? Boleh nampak, Sir. Alright. Syah dengan Farisha, hopefully boleh dapat dengar suara saya, boleh dapat nampak saya lah jadi alright, jadi pertama sekali terima kasih untuk kerana sudi datang untuk kelas pertama kita untuk subjek KMK semester kedua untuk sesi 24-25. Dan kesempatan ini juga sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa. Semoga puasa kita semua kali ini akan menjadi asbab untuk kita terus mencapai kejayaan kita lah, apa saja yang kita rancang dan menjadikan hari kita lebih baik daripada sebelum-sebelum. Amin. Jadi untuk kelas kita hari ini, kita santai-santai saja dahulu, kerana kita akan buat sedikit pengenalan lah, pengenalan untuk subjek ni. Saya rasa mungkin cikgu korang dah buat lah kan, untuk since daripada hari Ahad lagi, siapa yang sekolah pada hari Ahad. Tapi untuk dengan saya akan buat sedikit pengenalan dahulu lah. Mungkin ada antara yang masih lagi yang samar-samar, ada yang masih lagi tidak confident dengan subjek yang akan diambil untuk semester 2 ni, kan? Sebab macam yang korang dah tahu, semester 2 ni korang akan mula untuk menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan lah, gitu. Di mana korang akan terpaksa membahagikan waktu dengan benar lah, dengan tepat, supaya boleh dapat mengimbangi lah antara aktiviti-aktiviti dengan keutamaan sekali lah, sebab tanggungjawab kita sebagai pelajar, apatah lagi kalau kita berada di tingkatan 6 ini adalah untuk memulai dan juga menamatkan dengan jayanya. Jadi saya harap untuk di semester kedua ni jangan terlalu tertekan lah. Kalau ada apa-apa masalah segera berjumpa dengan yang sepatutnya lah, dengan guru ataupun dengan orang yang kita boleh percaya. Jangan pernah untuk tamatkan di pertengahan. Sayang kalau kita dah mulakan, kita dah target, kita dah pasang aim kita, tapi pada akhirnya di pertengahan belum lagi kita untuk kita pecut, akhirnya kita tersandung di pertengahan. Jadi apa-apa pun jangan pernah rasa untuk jatuh semangat lah. Teruskan selagi mana kita boleh, kita kejar saja. Jangan pernah berhenti. Itu pesanan daripada saya lah. Sebab saya dulu pun pernah juga menjadi seperti korang semua. Jadi macam mana saya boleh dapat tamatkan, kerana saya sentiasa ingat dengan segala apa yang kita dah pernah cuba targetkan dahulu. Jadi sentiasa refresh balik lah, sentiasa ingat balik apa tujuan korang masuk tingkatan 6 untuk apa. Jadi saya percaya di sini bukan suka-suka lah nak masuk tingkatan 6 ni, sebab korang dah sedia maklum tingkatan 6 ni terlalu heavy, berat, dan disebabkan berat tu kita kena belajar cara untuk mengimbangi supaya kita boleh dapat menamatkan dengan baik dan seterusnya dapat mengejar impian ataupun cita-cita korang yang korang nak lah. Begitu. Itu adalah sedikit selingan untuk sebelum kita akan masuk kepada kelas kita hari ini. Jadi untuk kelas kita hari ini santai-santai saja. Kita akan buat sedikit pengenalan lah sebelum kita akan mulakan kelas yang betul-betul official lah pada minggu hadapan. Jadi pengenalan untuk subjek 922/2 Kesusastraan Melayu Komunikatif kertas 2 STPM 2024.
Okey, jadi kebanyakan semua di sini sudah pernah belajar dengan saya lah sebelum ni. Tapi untuk yang baru, okey, lebih baik kalau kenalilah kenal siapa tutor ataupun juga korang yang korang dah register ni lah. Okey, jadi pertama sekali juga terima kasih kerana sudi masuk bersama dengan saya. Okey, pilih saya sebagai dan juga percaya saya sebagai tutor untuk subjek yang korang ambil. Sebaik saja bila dah register, korang dah buat payment dekat saya, maksudnya saya expect korang percaya dengan saya lah, kemampuan saya untuk mengajar dengan baik lah. Bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik antara saya dengan cikgu yang dekat sekolah. Sebenarnya kalau tanya saya pun, yang lebih baik tu sebenarnya adalah cikgu yang mengajar di kelas korang lah. Tapi itu terpulang daripada cara bagaimana kita untuk mengadaptasi ataupun menerima. Okey. Mungkin kalau belajar dengan saya pun ada kalanya juga akan merasa kurang ataupun mungkin you can expect more lebih daripada cikgu korang ajar tu. Jadi jangan buat perbandingan lah. Sebenarnya macam kami guru-guru ni semua sama saja. Cuma terpulang daripada bagaimana cara untuk korang penerimaan lah. Sebab saya tahu setiap daripada kita semua ni adalah berbeza. Okay? Jadi cuba cari mana poin-poin untuk supaya korang boleh catch up ataupun boleh dapat selarilah bersama dengan kawan-kawan kita. Okay? Right. Jadi untuk new students, jadi inilah ini sedikit tentang mengenai tentang diri saya. So yang pernah belajar dengan saya tahun lepas, mereka orang semua dah tahulah siapa saya. Nama diberi Jero Johannes. You can call me Cikgu J ke Sir J ke, tak kisahlah apa-apa pun. Jadi depends lah nak panggil saya macam mana kan. So, saya alumni STPM tahun 2017. Ada sekitar dalam 8 tahun lepas lah kot kalau tak silap saya. Tahun 2017 saya pernah menjadi pelajar terbaik. Best student lah kan begitu. Pernah dapat PNGK 3.25. Saya rasa korang boleh dapat lebih daripada ni lah. Right? Sebab saya punya biasa-biasa sajalah result saya. Saya ambil 4 subjek masa tingkatan 6 dulu. Saya ambil pengajian am, bahasa Melayu, sastra Melayu, sejarah. So pengajian am saya dapat B+, bahasa Melayu saya dapat B, sastra Melayu saya dapat A dan juga sejarah saya dapat B-. So itulah sedikit mengenai tentang result saya. Alright. Saya belajar ataupun saya graduate dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Sekolah saya dekat je dengan tempat saya belajar, so tak jauh lah. Sebab saya dulu masa saya study pun saya pernah pergi di sekolah Syah, tapi saya tak jumpa dia lah begitu. 2012 saya tak tahu dia waktu tu dia sekolah tingkatan berapa lah kan. Saya ambil dekat ijazah sarjana muda pendidikan kesusastraan Melayu, dekat UPSI lah. Dan buat masa ni saya sekarang sudah menjadi guru. Saya sudah berkhidmat daripada tahun lepas di sebuah sekolah di negeri Sabah. So, saya tak bagi tahu lah sekolah tu dekat mana, tapi saya bagi tahu je saya dekat negeri Sabah lah, tempat asal saya. Saya jadi guru untuk subjek bahasa Melayu. Tapi saya tak diberi untuk ajar sastra Melayu, jadi saya ajar dekat sini sajalah. Sebab sekolah saya start ada form 6. So saya ajar dekat sinilah. Sebab saya memang ada pernah pengalaman lah sebelum ini. So saya ajar, so di sinilah saya jadikan ni sebagai sekolah kedua secara online. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara bersemuka, tapi kita dapat jumpa sama-sama ni pun dah sebenarnya is enough lah untuk saya lah kan. Jadi dapat datang, yang penting korang datang ke kelas, I'm so happy lah untuk tengok korang setiap kali waktu kelas kita lah. So itu adalah sedikit mengenai tentang diri saya lah. Alright.
kita terus masuk kepada keperluan kertas untuk subjek sastra Melayu komunikatif. Okey, seperti mana subjek-subjek yang lain, korang mesti melengkapkan kesemua keperluan untuk subjek korang semualah. Miss salah satu memang akan declare korang akan gagal lah. Sama ada korang akan diberikan grade F, X ataupun Y. So tak ada makna lah akan dapat C ke B ke A. Tak ada. Walaupun berderet korang dapat A, tapi kalau salah satu paper, termasuklah korang punya kerja kursus dapat X, F atau Y, memang akan terus declare gagal. Jadi penat-penat lah. Setahun setengah belajar kan, lepas tu gagal. Padahal result yang paper-paper sebelum ni semua okey, tapi kenapa boleh final grade boleh jadi gagal? Itu salah satunya korang abaikan ataupun korang tak nak ambil. Tak nak kena ambil juga. Sebab itu adalah keperluan wajib untuk melengkapkan bagi mendapatkan grade akhir. Supaya cantiklah dekat slip result nanti bila korang dah habis form 6 kan, korang nak ambil dekat sekolah kan. So tak nampak, dia akan jadi nampak tak sia-sia lah selama ni macam tu. Jadi jangan miss semua salah satu atau semua keperluan semua paper. Termasuklah kerja kursus. Okey. Okey. Jadi 4 paper. Okey, 922/1 KMK1 yang korang dah ambil tahun lepas kan. Okey, so sekarang kita berada di 922/2 sastra KMK 2. 922/3 KMK 3. Itu kemudian lah. Dan kerja kursus adalah 922/4 KMK 4. Okey, untuk pengetahuan dan mungkin sudah ambil maklum lah kan. KMK 4 ini adalah korang akan mula melaksanakannya di semester kedua dan akan dibawa ke semester 3. Jadi maksudnya di sini tempoh untuk menyiapkan assignment KMK 4 ini 2 semester lah. So maksudnya tu masa korang panjang. Korang ada peluang lagi untuk siapkan dan boleh hantar. Okay. So start daripada semester 2 sehinggalah semester 3. Korang boleh bawa ke semester 3. Kerana apa? Kerana korang juga akan kerana untuk KMK kertas 4 ni dia ada berkaitan juga dengan KMK 3. Jadi sekali lagi saya ingatkan kerja kursus ni kena lengkapkan dan jangan miss. Jangan tidak buat langsung. Kalau tidak semua akan jadi gagal. Right? Okay, jadi untuk yang calon persendirian pula, okay, saya tidak pastilah macam mana dari segi prosedurnya lah kan. Okay. Okay, di sini kita ada calon persendirian iaitu Bang Rizal dan juga ada lagi seorang calon persendirian lagi, dia tak masuk, belum masuk. So nanti boleh tengoklah selepas ni. Okay, untuk yang calon persendirian kena dapatkan korang punya pemeriksa lah. Dan saya nak bagi tahu yang saya tidak boleh dijadikan sebagai pemeriksa ataupun korang punya guru lah untuk memberikan markah. Okay, so saya tak boleh. Tapi kalau nak minta pandangan, nak minta pendapat mana satu kerja tugasan yang boleh dilaksanakan, saya boleh bagi panduan lah. So setakat itu saja saya boleh buat lah. Tapi kalau nak minta saya untuk bagi markah apa tu semua, saya minta maaf lah, memang tak dapat. So saya harap calon persendirian sudah mendapatkan dalam ataupun tengah dalam proses, dan semoga dan harapnya dah boleh dapatlah supaya pemantauan kerja kursus korang tu dapat disiapkan dengan sempurna lah dan juga berjalan dengan lancar. So take note lah Bang Rizal dan juga seorang lagi lah Kak Aisyah kalau saya tak silap. Alright. So okay. So itu mengenai tentang keperluan kertas yang mesti korang kena lengkapkan. Okay, jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 2. Alright. Okay, yang pertama, okay, kita akan melihat apakah topik-topik ataupun tajuk-tajuk lah yang korang akan belajar sepanjang 1 semester ini ya.
Okey. Lepas tu juga kita akan tengoklah secara ringkas mengenai tentang pelaksanaan kerja kursus. Okey. Seperti yang korang dah tahu, kerja kursus KMK ini atau kertas KMK kertas 4 akan ada 3 tugasan yang korang kena buat. Yang pertama kena buat esei, kedua video multimedia, ketiga adalah portfolio. Pilih satu daripada 3 kerja kursus tersebut. Itu secara ringkasan saya tidak akan menerangkan lebih detail lagi sebab saya yakin dan percaya cikgu-cikgu korang semua dah beritahulah ataupun dah maklumkan mengenai tentang kerja kursus yang korang akan laksanakan nanti daripada semester kedua hinggalah semester ketiga. Okay, welcome Eva. Alright. Okay, persediaan penting dalam KMK 2. Okay, sama saja macam mana yang korang dah buat dekat KMK 1. Okay, cuma yang berbezanya itu adalah untuk mendapatkan buku lah. Okay. Untuk pengetahuan dan juga dah sedia maklum lah kan. KMK 2 buku teks lain daripada KMK 1. Okay. So nanti kita akan tengoklah apa buku yang dimaksudkan itu. Alright. Untuk persediaan dalam KMK 2 ni, dia akan jadi lebih berat sikit lah daripada KMK 1. Okay, so nanti kita akan tengoklah apakah tajuk-tajuknya, tapi saya harap jangan terlalu rasa berat lah. Okay, jangan rasa macam tertekan awal-awal. Sebenarnya mana-mana pun dia ada susah senangnya sendiri. Cuma cuma poinnya di sini adalah bagaimana untuk korang survive supaya korang boleh dapat memahami semua topik-topik dalam subjek yang korang akan ambil itu. Okay, yang pertama adalah kena menguasai peristiwa penting dalam karya. Okay. Itu yang pertamalah, setiap karya-karya yang korang akan belajar tu mesti kena tahu apakah main point ataupun peristiwa penting yang boleh jadikan dia sebagai satu penanda aras. Jadi dari situ kita boleh dapat memahamkan secara keseluruhan mengenai karya yang ada dibacakan itu. Alright. Yang kedua adalah mengenali watak dan perwatakan dalam karya. So kita kena tahu apakah peranan dan juga siapakah yang terlibat dalam karya yang kita bacakan itu. Okey, memahami tugasan atau kata tugasan soalan. So ini lebih kepada teknik-teknik menjawab lah. Kena kuasai teknik menjawab. Okey, untuk teknik menjawab dalam subjek KMK 2 adalah sama saja di KMK 1. Okey, kena buat esei jugalah, tulis esei. Okey, mahir mengurai atau berbincang mengenai konsep, huraian perbincangan dan juga menghuraikan contoh. Jadi pastikan kena tahu bagaimana untuk membuat huraian, konsep dia kena ingat dan hafalah, dan juga kena pandai menghuraikan contoh berdasarkan daripada karya yang korang dah belajar lah. Begitu Okey. Kita pergi next. Okey. So, untuk KMK 2, okay, ini adalah buku yang korang mesti kena adalah dan of course kena baca. Okay, so antara 2 buku saja ini adalah iaitu yang pertama buku yang pertama dalam prosa tradisional, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Yang kedua, buku dalam bentuk prosa moden, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi saya pun ataupun korang dah sedia maklumlah mengenai tentang 2 buku yang mesti kena baca juga. Okey. Untuk buku ni, okey, saya tahu mungkin bila dah buka satu page kan, terus tutup sebab saya macam mana nak faham apa ni kan, nak ceritakan pasal apa kan. Okey. Apatah lagi kalau kita nak baca buku yang Sulalatus Salatin. Sebab mungkin saya faham ada di antara kita yang susah untuk kita nak memahaminya kerana penggunaan bahasa Melayu klasik. Okey. Untuk tips saya dekat sini atau saya kongsikanlah bagaimana saya survive untuk yang KMK 2. Sejujurnya untuk yang KMK 2 ni, masa saya jadi student dulu, saya tidak pernah baca buku dua-dua ni. Saya tidak pernah baca buku dua-dua ni. Sebab masa kita orang tahun 2017 dulu, kita orang kurang ataupun tidak mendapatkan akses bagaimana untuk kita orang dapatkan buku ni. Pada masa tu Shopee belum ada lagi, Lazada belum ada lagi.
Jadi kalau nak beli buku, kami kena pergi ke kedai buku. Tapi kedai buku juga mengalami kekurangan. Tidak macam sekarang lah. Sekarang banyak boleh dapat dekat mana-mana kedai buku. Kalau dulu macam kami ni, apatah lagi macam macam kita orang ni bukannya ada duit sendiri pun. Macam saya dulu saya dapat beasiswa tingkatan 6, tapi itulah time ada duit barulah barang semua tak ada, macam tu kan. Jadi macam itulah saya. Bila baru saya ada duit daripada beasiswa tingkatan 6, pergi cari kedai buku, buku pula tak ada. So macam mana saya kena buat? Sebab buku ni memang wajib sebenarnya untuk kami kena belajar. Jadi macam mana saya boleh dapat grade bagus? Jujurnya KMK 2 saya dapat B tolak. Saya repeat pun saya dapat juga B tolak. Dengan tak ada tanpa buku ni sebenarnya. Tapi macam mana saya boleh survive? Sebab saya mencari bahan lebih dalam melalui sumber Google. So sekarang macam korang ni, korang ada Telegram, korang ada channel, korang ada bot untuk dapatkan nota. So sepatutnya korang berasa beruntung dan bersyukur sebab kita orang dulu tak ada banyak sangat yang kita boleh dapatkan. Jadi masing-masing kita orang kerjasamalah untuk sama-sama cari nota dan kita orang kena buat sendiri dengan keadaan yang mamai-mamai. Kita orang langsung tak faham apa yang bacakan. So di sini peranan cikgu lah yang akan bantu kami lebih lah. Dan saya percaya juga orang punya cikgu pun dah dah cuba untuk tarik perhatian korang bagi memahami isi kandungan untuk buku Salatul Salatin. Kalau buku Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, saya rasa tak ada masalah sebab buku Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ni dia ditulis dalam bahasa Melayu moden. Maksudnya itu korang akan boleh faham lah sebenarnya. Cuma Salatul Salatin yang kita susah sikit nak faham. Tapi kalau yang mencari tips saya kan, saya akan cari bahan lebih lah begitu. Saya tahu mungkin akan ada yang tidak akan beli buku. Mungkin malas nak baca. Jujurnya kalau KMK ni, kalau KMK 2 dan juga KMK 1 memang kena baca buku juga. Nak tak nak kena baca buku. Kalau tidak macam mana nak faham? Memang korang boleh dapat cari nota, tapi kalau baca nota pun kalau ada yang tak boleh nak hadam, sama juga korang tak boleh nak survive. So kena dapatkan cikgu juga dan kena faham perlahan demi perlahan. Jangan baca semua sekali. Kalau nak untuk pastikan boleh kuasai Salatul Salatin dengan baik dan kalau nak cepat, baca perlahan-lahan dahulu. Jangan nak cepat sangat. Pastikan satu bab itu mesti korang faham betul-betul sebelum pindah kepada satu bab yang lain. Kalau tidak silap saya ada 15 ni kalau Salatul Salatin. Kalau tidak silap saya. Jadi, ambil masa 1 minggu, baca satu bab dahulu. Catatkan siapakah yang terlibat, apakah peristiwa penting. Ambil 2 poin tersebut. Catatkan nama wataknya siapa, apa peristiwa penting yang terdapat dalam bab itu. Satu bab 1 minggu. Kalau mampu buatlah 2 bab dalam 1 minggu. Ikut kemampuan lah. Salatul Salatin yang menjadi cabaran untuk kita fahamlah. Sebab dia mengandungi bahasa Melayu klasik. Dan sudah tentunya ada beberapa perkataan atau kosakata yang kurang kita dah faham maksudnya. Sebab jadi kena buat nota, catatkan siapakah wataknya dan apa peristiwa yang berlaku. Dan pada masa yang sama juga kena cari nota lebih ya. Dah tahu kan memang tak boleh kita nak baca sendiri, kena carilah lagi bahan lebih, material lebih. So boleh cari dekat bot ataupun grup Telegram. Semua sudah ada. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Kita orang dulu tak ada semua tu. Telegram pun, kalau Telegram tu memang dia wujud pada tahun 2017 tapi tidak ada function lagi sangatlah pada masa tu. So sekarang Telegram sudah ada mempunyai akses akses untuk korang dapatkan nota-nota yang korang nak kan. So manfaatkanlah benda tu ya. Okey, so saya rasa tak ada masalah. So memang kena bacalah buku ni untuk pastikan korang boleh dapat faham secara keseluruhan.
sebagaimana yang korang dah buat benda yang sama juga semasa dekat semester 1. Alright? Okay. Fokus pembelajaran untuk KMK2. Okay, untuk KMK2 ni, KMK semester 2 adalah mengenai tentang sastra dan pembangunan. Ya. Semester 1 lepas kita dah belajar tentang penghayatan karya. Okay, di mana kita belajar untuk kenal apa tu tema, macam mana nak cari persoalan, nilai murni tu apa, pengajaran tu apa, gaya bahasa apa, watak perwatakan apa dan semuanya. Untuk KMK2, okay, kita akan memfokuskan kepada sastra dan pembangunan. Kita akan belajar tentang nilai-nilai murni lah, lebih kepada nilai-nilai murni begitu. Okay. Ada 3 bahagian yang kita akan fokuskan untuk satu semester ini. Okay. Bahagian A kita akan belajar mengenai tentang pembangunan insan. Okay. Bahagian B, pembangunan masyarakat. Bahagian C adalah pembangunan negara. Jadi 3 bahagian tu dia terbahagi lagi kepada beberapa bahagian. Dia akan bagi kepada kecil-kecil lagi bagi setiap satu bahagian tersebut. Okey. Okey, dan kita akan tengok sukatan pelajaran. Okey. Sukatan pelajaran adalah penting untuk kita nak tahu sejauh mana kita dah sampai belajar dekat mana. Dan sukatan pelajaran ni berguna untuk kita buat nota. Kita buat nota. Dan di situ sebenarnya soalan-soalan yang akan ditanyakan dia akan ambil daripada sukatan pelajaran tersebut. Jadi pastikan nota dihasilkan berdasarkan daripada sukatan pelajaran yang inilah. So untuk sebagai panduan, korang tengok dekat hasil pembelajaran yang ini kan. Hasil pembelajaran yang dekat sini ni, kebiasaannya soalan tu dia akan ambil berdasarkan daripada ni. So nota pun korang boleh buat berdasarkan daripada ini. So fokuskan pada objektif hasil pembelajarannya. Okay. Jadi sukatan pembelajaran ini korang boleh dapatkan daripada laman web MPM dan nanti saya akan paskan dekat sinilah. Alright. Okay. So, sastra dan pembangunan. Itulah fokus kita untuk semester kedua ya. Okey. Alright. Okay. Sastra dan pembangunan. Okay. Ada 3 bahagian yang kita akan belajar. Okay. Pertama, pembangunan insan. Okay. Pembangunan insan. Okay. Yang kedua, pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pembangunan negara. Okey. Setiap satu bahagian dia akan dipecahkan lagi kepada beberapa konsep-konsep yang kecil. Okey. Dan setiap daripada konsep-konsep ini dia akan berpandukan atau dia akan berpandukan daripada karya Sulalatus Salatin dan juga Saudara Besar dari Kuala Lumpur. Jadi pastikan mesti kuasai kedua-dua teks tersebut sebab teks tersebut kita akan merujuk ataupun kita akan pandukan ke semua konsep-konsep ini melalui karya-karya inilah. Macam tu. Tapi untuk masa ni untuk hari ini kita akan terangkan sajalah mengenai tentang konsep-konsep bagi setiap satu bahagian di sini dan saya akan terangkan sikitlah apakah yang sepatutnya perlu korang kena kuasai lah untuk setiap satu bahagian tersebut. Okey, pembangunan insan. Okey, untuk pembangunan insan, korang akan belajar mengenai tentang keagamaan, ilmu, jati diri dan kemanusiaan. Okey, yang pertama keagamaan. Okey. Objektif kita adalah untuk kita nak menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama sebagai tonggak pembangunan sosial. Jadi nilai-nilai keagamaan dia akan ada terdapat dalam Sulalatus Salatin dan juga Saudara Besar dari Kuala Lumpur. Cuma kita kena cari apakah bukti yang menunjukkan bahawa watak ini dia mengamalkan nilai keagamaan tersebut. Ya. Okay. Yang kedua ilmu. Okay. Dapat menerangkan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri
setiap insan. So kena tahulah siapakah watak yang mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu, apakah ilmu yang dimiliki oleh setiap watak-watak yang terdapat dalam kedua-dua karya tersebut. Okey, yang ketiga, jati diri. Mengenal pasti jati diri mulia dalam konteks pembangunan masyarakat. Okey, yang keempat, nilai kemanusiaan. Menganalisis nilai kemanusiaan yang terdapat dalam masyarakat. Okey, yang kedua, bahagian B, kedua kita akan pergi kepada pembangunan masyarakat. Okey, pembangunan masyarakat terbagi kepada pendidikan, sosial. Sosial terbagi kepada 4. Yang pertama adalah budaya, perpaduan, mobiliti dan susun lapis masyarakat. Okey, yang ketiga, cinta alam sekitar. Okey. Okey, untuk dari segi objektifnya, hasil pembelajaran yang patut korang kena kuasai. Okey, pendidikan menjelaskan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Okey, yang sosial dia terbagi kepada 4. Okey, budaya, perpaduan, mobiliti dan susun lapis masyarakat. Okey, sepatutnya kena dapat mengenal pasti dan menghubung-kaitkan budaya setempat dalam kehidupan seharian. Kedua, mengenal pasti elemen pemantapan perpaduan masyarakat majmuk. Jadi kita kena tahulah apakah elemen-elemen perpaduan, apakah bentuk-bentuk yang dibentuklah kan, bentuk-bentuk melalui elemen perpaduan berdasarkan daripada karya Salawatus Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay, yang ketiga, menguraikan mobiliti sosial dalam pembangunan masyarakat. Dan keempat, menguraikan susun lapis masyarakat dalam konteks pembangunan. Cinta alam sekitar. Dapat menyatakan rasa cinta akan alam sekitar. Jadi kena ketahuilah apakah contoh-contoh peristiwa atau siapakah watak yang mengamalkan perasaan ataupun memiliki perasaan rasa cinta akan alam sekitar berdasarkan daripada kedua-dua karya tersebut. Okey, yang ketiga, pembangunan negara. Okey, pembangunan negara dibahagikan kepada politik dan juga ekonomi. Okey, ekonomi. Okey, ada 2 saja untuk pembangunan negara ni. Okey, politik dibahagikan kepada 3. Okey, yang pertama kepimpinan, kedua nasionalisme, yang ketiga peraturan dan undang-undang. Okey. Berdasarkan daripada ketiga-tiga ni, sepatutnya kena menghuraikan kepelbagaian gaya kepimpinan dalam pembangunan negara. Jadi kena ketahuilah bagaimana sifat-sifat kepimpinan bagi setiap watak-watak yang terdapat dalam kedua-dua karya tersebut. Okay, yang kedua adalah menghuraikan kepentingan nasionalisme dalam pembangunan negara. Dan yang ketiga, menyatakan sejauh mana pentingnya peraturan dan undang-undang dalam pembangunan negara. Okay. Seterusnya yang kedua, ekonomi. Ekonomi terbahagi kepada 3, iaitu pertanian, usahawan dan juga perdagangan. Okay, jadi untuk bahagian ekonomi di bawah pembangunan negara, mengenal pasti bidang ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi kena ketahui apakah bentuk-bentuk ekonomi yang melibatkan pertanian, keusahawanan dan perdagangan. Ini lebih kepada aktiviti-aktiviti lah, kita kena mengenal pasti apakah unsur-unsur pertanian, keusahawanan dan juga perdagangan berdasarkan daripada Salawatus Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey. Jadi untuk sepanjang kelas kita ni, saya akan menerangkan lebih mengenai tentang konsep-konsep setiap 3 bahagian tersebut dan saya akan bagi contoh-contohnya. Contoh-contoh berdasarkan daripada Salawatus Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Tugas korang adalah untuk baca dan faham teks Salawatus Salatin tersebut. Sebab untuk saya akan terus direct saja secara on the spot. Maksudnya itu setiap kali kalau waktu kelas saya dah jangkakan korang dah baca dah buku tu. Jadi saya tidak akan saya tidak akan pandu lah. Maksudnya itu saya tidak akan
ajarkan satu persatu. Okey, cerita ni bab satu ni kita tahu bab satu ni dia mengenai tentang apa. Jadi macam kebiasaan kalau cikgu korang kan dia akan minta lah seorang cuba ceritakan kembali apakah yang kamu dah bacakan tersebut. Saya tidak akan buat macam tu lah untuk kelas saya dekat sini sebab salah satunya adalah waktu kelas kita hanyalah 1.5 jam saja. Jadi tidak cukup. Untuk saya tidak cukup. Jadi kena perlu 2 jam juga. Tapi untuk saya 1.5 jam sebab saya akan buat secara on the spot. Saya tidak akan tanyalah satu persatu. Okey. Contoh Dave apa yang you dah baca hari ini. Apa satu cuba ceritakan balik. Saya tidak akan buat macam tu. Sebab dia akan buang masa untuk saya. Apatah lagi waktu cuma 1.5 jam saja. Lepas tu saya pass kepada Syah. Okey Syah, cuba bagi tahu untuk yang bab 2 ni, okey siapa watak ni terlibat? Macam tu. Dan tu saya akan pass kepada orang lain. Sebab itu your job is kena baca bukulah sendiri, ya. Dan selebihnya itu adalah depends daripada cikgu-cikgu korang lah. Dekat sekolah terpulanglah dia nak buat macam mana. Yang penting untuk saya dekat sini saya expect dah baca dah buku-buku kedua-dua buku tersebut. Jadi saya cuma akan terangkan dari segi konsep secara asal sebelum saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Dan kalau ada masa yang terluang atau kalau saya dah free time, kita akan refresh baliklah daripada apa yang kita dah pernah baca sebelum ni. Kita tengoklah dalam tempoh 1.5 jam kelas kita. Ya. Okey. Alright. Jadi okey, so nanti saya akan tanyalah selepas inilah kalau ada apa-apa soal nak tanya, okey. Okey, seterusnya kita akan tengok dari segi okey. Untuk kerja kursus saya tak akan terangkan detail lah sebab sepatutnya dah tahulah kan apa yang patut kena buat. Okey. Okey, untuk yang format soalan, format soalan sama saja macam yang korang dah jawab hari tu kan? Masa dekat exam Okey. Ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, dan juga bahagian C. Soalan dalam bentuk esei, 2 soalan diberikan jawab 1. Jawab 1, setiap satu soalan ada 25 markah. Markah wajaran, markah 75 diskalakan kepada 80 bersamaan dengan wajaran 26.67%. So format dia sama sajalah dengan KMK 1 yang korang dah ambil tu. Dalam tempoh 2 jam. Kena jawab dalam 2 jam. Okay. Right. So, terus kita pergi kepada contoh soalan. Okay. Okay. So ini contoh soalan. KMK Kesusastraan Melayu Komunikatif kertas 2. Okay. So kita tengoklah sepintas lalu apakah contoh soalannya. Okay. Right. So ini contoh soalan. Okay. Soalan bahagian A. Ada 2 soalan, setiap satu pilih satulah, satu daripada 2. Okay, bahagian B, pembangunan masyarakat, dan bahagian C, pembangunan negara. Sama je formatnya, soalan daripada sama juga macam dekat soalan KMK 1 yang korang dah jawab hari tu masa exam. Okey. Jadi saya rasa setakat sampai sini sajalah untuk pengenalan bagi subjek KMK kertas 2 untuk hari ini. Jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini, saya buka ruang kepada semua siapa-siapa untuk tanyakan soalan ataupun nak menambah sekiranya ada nak menambah. Okay, so dipersilakan. Sir, saya nak tanya. Ya. Adakah Sir akan sediakan sinopsis untuk Serata Selatan Sejarah Melayu dan Saudara Besar dari Kuala Lumpur? Okey, untuk tu jangan risau, saya memang akan sediakanlah. Cuma berbalik semula tadi, tugas korang ataupun kerja korang kena baca buku sendirilah. Jadi macam yang saya cakap, saya akan bagi yang secara on the spot sajalah. Maksudnya macam yang abang tanya tadi kan, ada disediakan sinopsis? Yes, memang saya akan sediakan sinopsis. Dan selebihnya itu
up to you all semualah. Baca sinopsis. Sinopsis saya akan sediakan yang penuh dan juga kalau ada saya akan buat sinopsis bab demi bab lah. Okay, dan baca sekali bersama dengan buku korang lah. Okay. Dan alang-alang abang dah tanya kan. Okay, untuk yang nota saya masih lagi dalam proses penyiapan. Saya akan bagi dalam bentuk Google Drive. Okay, so tu jangan risaulah. Saya masih lagi tengah dalam proses untuk menyiapkan sebab saya masih lagi sebab saya sibuk dengan untuk yang program program minggu pertama persekolahan. Jadi saya sibuk sehingga hari Jumaat ni lah. So hari Sabtu, hari Ahad tu saya akan cuba untuk siapkan nota dan saya akan bagi pada korang dekat grup lah. Okay, so jangan risaulah. Sebelum kita akan masuk kelas minggu hadapan, okay, saya akan dah siapkan lah nota tu dan saya akan bagikan pada korang lah. Macam tu ya. Okay, so masih ada proses. Okay, sama-sama. Okay, ada lagi nak tanya? Siapa-siapa? Tak, sir. Okay, tak ada Okay, alright. Okay, yang lain saya nak tahu dulu. Farisha, Syuhada, Syah, lepas tu ada Eva ke tadi? Okay, ada tak? Soalan nak tanya. Tak ada, sir. Okay, tak ada Okay, yang lain, sure memang tak ada Alright. Okay, kalau macam tu tak apalah. Nanti kalau ada apa-apa nak tanya, tak ada masalah lah kalau nak tanya selepas ini. Mungkin malulah kan nak tanya dekat Google Meet. Okay, tak apa. Alright, jadi minggu depan kita akan mulakan. Saya akan mulakan secara asas dahulu. Lepas tu saya akan masukkan kepada penerapan contoh-contoh. Okay, contoh-contoh tu saya akan bagi secara terus. Maksudnya itu saya jangkakan memang korang dah baca lah. Jadi saya macam yang siap tadi, saya tidak akan tanyakan lagi. Cuba ceritakan balik apa yang dah baca bab 1, bab 2, bab 3, saya tidak akan tanya itu. Sebab itu akan dijalankan sendiri oleh cikgu-cikgu korang lah. Jadi pandai-pandailah macam mana nak susun aturkan supaya korang boleh fahamkan dan kuasai untuk semester 2 ni. Okay. Jadi jangan risau, semester 2 KMK 2 senang je, dia tidak akan jadi masalah dan saya harap memang korang dah boleh cuba perlahan-perlahan lah untuk pastikan boleh catch up bersama-sama sampailah waktu exam tibalah. Macam tu ya. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, terima kasih kerana sudi datang untuk kelas yang pertama. Terima kasih Farisha. Terima kasih Abang Rizal, terima kasih Dev, terima kasih Syah, terima kasih Syuhada dan juga terima kasih Eva kerana sudi datang kelas untuk kita hari ini. Kalau yang tak dapat datang tu, recording kelas disediakan. Nanti saya akan hantarkan pada hari esok sebab Google akan memproses video dan kalau tidak lewat sangat, sekurang-kurangnya minggu ni lah saya akan cuba hantarkan lah dekat grup supaya korang boleh tengok balik. Okay. Jadi untuk yang tidak dapat datang tu nanti korang tengoklah balik dekat video recording ni ya. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Okey, harap enjoy kelas kita. Okey, jangan turn off lah kan. Okay, kalau boleh semua kena datang lah. Walaupun recording tu sudah disediakan, tapi bagi saya tidak syok lah kalau orang tu sendiri tak datang kan. Kalau boleh kena datang lah jugalah. Kelas tersebut rajin-rajin supaya supaya tidak mamai-mamai lah kan. Kita dah belajar apa minggu lepas. Saya tak mau, kalau boleh saya tak mau yang menjawab soalan yang dia sendiri pun dah tahu. Jadi kena datang jugalah kelas. Jadi kalau ada sebab tersendiri macam dia sakit ke atau apa, tak ada masalah sebab memang saya akan sediakan recording kelas lah. Okay, dan harap tidak akan ada apa-apa yang berlaku lah sepanjang waktu kita satu semester kelas ni. Okey, itu saja untuk saya daripada saya untuk hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi kelas pada minggu depan. Hopefully enjoy. Okey, kalau nak bagi feedback pun boleh je, tak ada masalah ya. Okey, itu saja daripada saya sekali lagi. Okey, terima kasih. Kita jumpa kelas lagi pada minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih, sir. Sama-sama. Selamat malam. Thank you, sir. Alright, you're welcome, Dave.